solat atas kerusi, patah kaki kat accident dan sebagainya, Allahu Akbar solat. Kemudian bila rukuk, Allahu Akbar rukuk dengan isyarat. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kalau dia boleh sujud di bawah, turun sujud di bawah. Tapi orang yang duduk atas kursi ni memang susah nak turun sujud di bawah, betul tak? Betul tak tuan-tuan? Memang susah. Satu, saat kita takut budak-budak pelari kursi dia cari budak. Cari-cari kursi pakcik, mana ada nak semayang. Okey, dia boleh syarat. Ataupun kalau dia sakit dan sebagainya, tak boleh nak berdiri dan sebagainya, Nabi anjurkan dua cara. Sama ada dia duduk bersila atau duduk tahiyat awal. Dan Nabi larang kita letak apa-apa depan kita. Nabi pernah tengok seorang sahabat, dia letak wisadah, dia letak bantai. Dia pergi sujud atas bantai, dia letak tangan atas bantai, Nabi tarik. Nabi kata kalau boleh sujud, sujud di bawah. Dia tengah solat dalam keadaan sama ada Nabi ajak kita duduk, ataupun kita boleh duduk tahiyat awal, atau kita boleh duduk bersila. Sahabat tadi dia letak bantai, dia Allahu Akbar, dia solat, Allahu Akbar, dia rukuk, dia rukuk di atas bantai. Nabi larang, jangan letak apa-apa, biarkan depan dia kosong. Nabi bagi tahu kepada dia Allahu Akbar solat. Bila rukuk, Allahu Akbar dengan isyarat, Sami Allahu liman hamidah. Nabi kata kalau boleh sujud di bawah, sujud Allahu Akbar, sujud di bawah. Tapi Nabi kata kalau tak boleh sujud di bawah, sujudlah juga dengan isyarat. Cuma pastikan sujud lebih rendah daripada rukuk. Kita duduk macam ni, Allahu Akbar rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Bila kita sujud, Allahu Akbar, lebih rendah daripada rukuk. Setiap orang berbeza, tuan-tuan. Setiap orang berbeza. Ada orang dia sakit, tuan-tuan, dia tak boleh berdiri langsung. Nampak tak? Dia tak boleh berdiri langsung, maka dia boleh mulakan solat dengan duduk. Ada orang dia boleh solat berdiri, nanti baru rakaat kedua, ketiga baru dia ketak badan sakit dan sebagainya. Okey, masa tu dia baru boleh duduk. Ataupun kita solat rakaat kedua, ketiga kita penuh sakit dan sebagainya, masa tu kita baru boleh duduk. Untuk solat fardu mesti kena berdiri, kecuali kalau kita ada rukhsah yang membenarkan kita duduk. Untuk solat sunat, walaupun kita boleh berdiri, kita duduk, maka solat kita sah dan kita dapat setengah pahala daripada orang yang berdiri. Wallahu a'lam. Dan soalan bertanya, insya-Allah kita akan sambung esok letih nanti. Kalau imam kita semayang tak batal? Imam sahib semayang dia batal. Imam semayang batal. Macam mana keadaan? Macam mana keadaan dia? Baik. Nabi ada ajak kepada kita. Contohnya dia semayang, tuan-tuan sekalian, batal. Imam tengah solat batal. Maka imam kalau tengah qiyam terus keluar. Makmum yang duduk di belakang imam jangan dia buat bodoh lagi. Dia sekarang servis telah bertukar tangan. Maka dia pun standby. Dia boleh naik ke atas sikit macam ni, dia boleh jadi imam, ataupun dia boleh jalan dan duduk di tempat imam, agar orang lain boleh masuk di tempat dia dan teruskan solat macam biasa. Yang tak bolehnya dia pergi ambil mikrofon. Dia nak jadi imam lama dah. Itu tak boleh lah. Teruskan solat macam biasa. Sebab apa dia naik ke depan? Agar orang lain boleh naik tempat kosong. Keadaan dia macam tu. Ataupun imam sebelum keluar, dia boleh ambil orang ni ke depan sikit dan dia terus keluar. Keadaan macam tu. Kalau keadaan yang lain, contoh masa sujud, imam batal solat masa sujud, imam tak boleh terus keluar. Dia sujud-sujud, tuan-tuan, batal. Dia tak mikrofon, dia keluar. Baru sujud lah. Baru ke istiqamah. Sujud lah. Lama sujud lah tu imam aku ni. Dah sujud lama dah. Lawang kat kepala. Tu imam tak ada dah, dia kata. Kawan dia bagi tahu lah kawan dia. Sujud apa lagi, Tok Imam tak ada. Masa dalam keadaan macam ni, Tok Imam tak boleh tinggalkan makmum. Dia mesti bangun Allahu Akbar. Dan masa tu dia Allahu Akbar, dia niat bertakbir memuji Allah, bukan untuk solat. Bila dia bangun,
Tak kira lah dia sujud pertama, dia nak bangun untuk rakaat kedua, atau dia nak duduk tahiyat akhir, tahiyat dua duduk di antara dua sujud, dia bangun duduk di antara dua sujud, dia letak mikrofon, dia keluar. Siapa yang jadi imam sekarang? Orang di belakang. Adakah dia nak mengesok ke depan? Tak payah. Dia teruskan sujud dia pun, dan dia jadi imam keluar, dia pun Allahu Akbar, dia sujud. Kemudian dia bangun untuk rakaat yang seterusnya, rakaat kedua, barulah dia datang ke depan. Ataupun masa imam tahiyat akhir dia batal, yang jadi imam dia ada orang yang di belakang dia. Tak payah kesok ke depan lagi. Dia lepas baca tasyahud saja, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, makmum semua bagi salam sekali. Wallahu a'lam. Soal. Nak kalau orang tu boleh jalan, dia bawa kursi, dia nak solat, dia duduk terus. Dia ada kudrat nak berdiri tapi dia duduk terus. Kalau dia boleh mampu berdiri, dia berjalan tu tak, dia ada kudrat nak berdiri ke? Saya faham. Sebab tu saya kata orang ni hukum dia tak sama. Ada orang kita tengok dia mana-mana pasal malam pun dia ada. Pada salam ni ada, pasal malam ni ada. Kita terkejut, kita mana-mana pasal malam pun dia ada. Dia pun terkejut, kita pun sama mana-mana pasal malam pun ada. Sama-sama terkejut kononnya. Tapi dia bila nak solat, kita tengok dia duduk. Kita tak boleh hukum solat dia tidak sah. Ada orang mungkin boleh jalan tapi tak boleh nak berdiri. Jadi tengok keadaan. Kalau dia memang boleh berjalan, tiba-tiba nak berdiri sekejap dah ketak-ketak tak boleh. Ataupun kalau dia duduk, dia berdiri, sagi dia nak bangun apa susah semula, maka dia boleh mulakan dengan duduk. Tapi kalau dia mampu berdiri, dia kena mulakan dengan berdiri. Nanti dalam keadaan dia dah tak mampu nak duduk, nak berdiri dan sebagainya, baru dia boleh duduk di atas kursi dia dan sebagainya. Hukum berbeza-beza mengikut keadaan orang tersebut. Wallahu a'lam. Soal. Orang duduk tak kursi, dia tak kursi depan, dia tak ada apa-apa, dia dah di sudut pening. Tak boleh, Nabi larang. Dia duduk atas kursi, bila dia duduk atas kursi nak rukuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Duduk atas kursi, bila nak sujud, Allahu Akbar, lebih rendah daripada rukuk. Tak boleh letak meja ke kursi pun Nabi larang. Sahabat tadi letak apa? Letak bantai, Nabi tarik bantai tu, Nabi tak bagi. Wallahu a'lam. Bila ada orang masuk dia start daripada mana? Baik, soft pertama penuh, tuan-tuan duduk. Soft kedua, tuan-tuan orang pertama. Nak duduk di mana? Kita diajak oleh Nabi duduk betul-betul di belakang imam. Bukan duduk macam orang Melayu, duduk di hujung sana, tarik seorang pula turun belakang. Saya tak tahu kaedah mana yang diguna. Pernah tengok tak jawab? Tak pernah tengok. Dia duduk di hujung sana, dia tarik kawan tu main ke belakang. Kawan ni pun tak tahu apa, kena tarik dia pun ke belakang. Duduk di paling belakang, di belakang imam. Kemudian orang kedua main duduk di kanan. Kemudian kiri kanan seimbangkan soft tersebut. Dan kita main tuan-tuan tengok soft pertama contoh belum penuh, tuan-tuan datang tengok balik mana soft yang kurang. Kalau kata belah kanan ada 5 orang, belah kiri ada 2 orang, kita masa tu tak payah duduk belah kanan, duduk belah kiri walaupun kanan masih ada kosong, untuk kita seimbangkan soft tersebut. Kita mesti boleh dapat beza, betul tak tuan-tuan? 2 jari ni pun kita tahu mana panjang pendek, betul tak? Tuan-tuan daripada belakang masuk, tengok dah mana yang lebih, mana kurang, masuk yang kurang untuk penuhkan. Tak payah kira. Tak payah kira. Tak payah kira. Nampak daripada jauh kita tahu. Wallahu a'lam. Soal. Orang yang semayang atas kursi dalam jemaah saf dia duduk kat mana? Baik, kalau dia boleh duduk di hujung, duduk di hujung. Ataupun dia boleh duduk mana-mana dalam saf ni yang mudahkan dia. Boleh, tak ada masalah. Sama ada nak duduk di tengah ke, di hujung dan sebagainya, terpulang kepada dia. Kalau dia rasa duduk di hujung susah dan sebagainya, atas saf belum penuh, dia boleh duduk rapatkan di mana dengan saf yang ada. Wallahu a'lam. Soal. Tak ada lah, Hamzana. Allah, ada lagi. Tahiyat akhir nanti kita akan masuk tahiyat akhir insya-Allah. Ramai yang saya nampak yang dia tak duduk. Ya, yang tu saya akan sebut. Aisyah ada sebut dari Bukhari, nahayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqbati syaitan fi solat. Aisyah kata Nabi larang duduk macam syaitan duduk dalam solat. Macam mana cara duduk? Insya-Allah kita bincang. Kita solat tak sebut lagi tuan-tuan. Takbir esok pun kita sebut. Wallahu a'lam.